Kebolehan menulis kaligrafi membuatkan Wan Muhammad Sulaiman Wan Yusof, 26 tahun, nekat meninggalkan kerjaya sebagai arkitek di sebuah syarikat terkemuka di Kuala Lumpur. Beliau kini mampu berbangga dengan kerjaya penulis kaligrafi apabila hasil karyanya yang dipamerkan dalam pelbagai bentuk, termasuk bahan-bahan iklan, pelekat pada kenderaan, cenderamata perkahwinan, bahan perhiasan dinding dan sebagainya mendapat sambutan yang menggalakkan. Mengimbas kembali minatnya dalam bidang seni ini, Wan Muhammad Sulaiman memberitahu dia mempelajari seni khat ketika di tingkatan 3 Sekolah Menengah Agama Sultan Zainal Abidin, Semaza, Batu Buruk, Kuala Terengganu pada tahun 2008. Sebenarnya dari segi minat kok ni, daripada sekolah lagi saya memang sangat minat dengan tulisan kaligrafi ni. Sebab saya mula menyertai pertandingan tulisan kaligrafi ni masa saya tingkatan 3 lagi. Okey, masa tu pertandingan berlangsung dekat Muzium Negeri Terengganu. Okey, pada masa tu. Dan untuk pertandingan yang kali pertama pun sebenarnya saya sudah berjaya mendapat johan lah, boleh kata masa tu, untuk peringkat menengah rendah. Okey. Selepas tamat sekolah dekat Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Okey, asasi 2 tahun dekat Universiti Islam Antarabangsa PJ. Kemudian saya teruskan pengajian dalam bidang arkitek untuk peringkat ijazah. Wan Muhammad Sulaiman berkata, sehingga kini lebih 500 karya kaligrafi khatnya berjaya dijual di seluruh negara, termasuk Sabah dan Sarawak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua murid-murid? Mudah-mudahan semua sihat berada di rumah sana. Baik, jadi sebelum memulakan pembelajaran kita hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli walhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Jadi untuk sesi pengajaran dan pembelajaran pada kali ini, Ustaz harap murid-murid dapat berikan perhatian. Pastikan tonton video ini sehingga tamat dan cuba selesaikan aktiviti-aktiviti yang akan Ustaz berikan pada waktu yang telah ditetapkan. Baik. Jadi pada hari ini, tadi murid-murid telah tonton videonya. Video berkenaan dengan apa agaknya? Apakah yang murid-murid boleh faham daripada video itu? Baik. Ia adalah satu daripada kerjaya yang ada di negara kita, iaitu penulis kaligrafi. Agak-agaklah, adakah pendapatan yang berjaya diusahakannya pendapatan yang lumayan? Jadi kalau murid-murid lihat tadi kan, asalnya dia seorang arkitek. Arkitek ni adalah satu career atau kerjaya yang ramai orang ingin jadikan. Tambahan pula disebabkan dia punya pendapatan yang lumayan. Tetapi lelaki itu tadi, dia memilih untuk meninggalkan career dia sebagai arkitek, berubah menjadi penulis kaligrafi. Dan dia di hujung cerita tadi pun dia ada beritahu bahawa dia mendapat sambutan yang sangat baik daripada pelanggan-pelanggannya. Jadi di situ kita boleh faham bahawa apa saja kerjaya yang kita usahakan dan kita minat, maka dia pasti akan memberikan kebaikan kepada kita. Baik, murid-murid sekalian, apa tajuk kita pada hari ini? Ya, tajuk kita ialah indahnya seni khat reka'ah. Seni khat reka'ah. Jadi pada hari ini murid-murid kita akan belajar bagaimana menulis perkataan dalam khat reka'ah dan juga bagaimana menulis ayat dengan khat reka'ah dan menghasilkan produk kaligrafi yang boleh dikomersialkan, atau komersial ni maksudnya boleh dijual dan sebagainya. Baik, jadi mari kita teruskan dengan langkah yang pertama. Baik, sebelum tu mari kita jelaskan di sininya. Ini adalah gambar-gambar contoh kaligrafi yang menggunakan khat reka'ah. Kan dia berbeza daripada khat yang biasa kan.
Ini adalah salah satu seni dalam warisan di negara kita. Baik, kalau lihat di sini, ini adalah cara-cara untuk membentuk ataupun menulis huruf-huruf khat reka'ah. Baik, perlu kita lihat di sini. Ciri-ciri khat reka'ah, yang pertama, bentuknya tu tegak dan kecil. Tegak dan kecil. Kemudian lengkung yang ringkas. Dia tidak begitu teliti, tapi simple saja. Kemudian mudah dan cepat. Orang yang sudah mahir bila dia tulis, dia akan rasa tulisannya, menulisnya itu mudah dan cepat. Itu adalah ciri-ciri yang ada pada khat reka'ah. Jadi mari sama-sama kita bersungguh-sungguh untuk mempelajari kemahiran menulis khat reka'ah. Baik, apa yang kita ingin fokuskan ialah bagaimana kita menulis khat reka'ah dalam bentuk perkataan. Ini mari kita lihat satu persatu yang ada di sini. Mari saya pun bantu sekali sama-sama kita cuba berlatih menulis khat reka'ah. Kalau lihat di sini ya, bentuk dia agak menyerong sedikit. Lihat ni. Kemudian dia punya lengkung-lengkungnya simple saja. Baik, mari kita cuba. Kita cuba tulis perkataan hajat. Hajat. Dia akan jadi begini. Dia macam serong begini. Ataupun kita kata sastra. Begitu. Dia serong. Ini contoh. Ataupun kita mau tulis terbang. Kita lihat ya, terbang. Dia bila titik dia pun, dia sebenarnya tidak buat satu persatu begitu. Dia kalau titik dua, dia akan panjangkan sedikit. Begitu. Ini contoh-contoh khat reka'ah. Ini cara kita menulisnya. Contoh lain kita boleh ambil, tadi dia tulis insya. Ini cara dia. Cara kita menulis perkataan dengan khat reka'ah. Jadi, Ustaz harap murid-murid boleh ambil kertas seperti yang ada di dalam skrin Ustaz begini kan. Ambil pensel. Dia tak perlu kita gunakan pensel khat. Guna saja pen pun boleh, pensel pun boleh. Kalau rajin juga mau potong, jadikan khat, matanya macam khat pun tidak ada masalah. Tapi yang sebenarnya boleh saja macam pen atau pensel biasa. Cuba latih menulis khat reka'ah perkataannya. Baik, seterusnya kita lihat langkah yang kedua pula. Baik, langkah yang kedua ini, apa yang Ustaz mahukan ialah kita melihat pula contoh-contoh ayat. Contoh-contoh ayat yang menggunakan khat reka'ah. Mari kita lihat yang ada di dalam buku teks kita ni. Ini contohnya. Boleh bacakan ni? Siapa yang boleh baca ni? Lihat huruf ra dia. Huruf ra dia simple saja. Kemudian dia punya ya, nga dan nun. Lihat dia punya titik dia. Titik dia tidak buat satu, dua. Tidak. Ya ni. Dia terus panjangkan sedikit. Kalau yang 3 titik, dia buat melengkung begini. Ini antara seni-seni khat reka'ah. Baik, kalau kita baca di sini. Ringan tulang. Apa maksud ringan tulang? Orang yang rajin. Pagi jangan dibuang. Petang jangan dikejar. Apa maksudnya? Maksudnya waktu pagi itu jangan disia-siakan. Buat kerja cepat, jangan ditangguh-tangguh. Petang jangan dikejar. Jangan sibuk untuk menanti waktu petang. Kita usahakan, jangan tangguh-tangguh kerja kita. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Maksudnya apa? Kita berbangga dengan tempat kelahiran kita. Baik, jadi di sini kita boleh lihat contoh-contohnya. Mari Ustaz tunjukkan cara kita menulis ayat pula. Ayat khat reka'ah. Kita ambil perkataan, contohnya kita ambil usaha tangga kejayaan. Usaha tangga kejayaan. Ini dia sebenarnya tidak adalah semuanya dia ingat. Dia sebenarnya mesti tegak. Cumanya Ustaz mahu tunjukkan di sini kebiasaannya bila kita menulis itu dia akan macam menurun begitu. Ini sebab kita guna komputer kan, jadi mungkin tak berapa kemaslah. Jadi ini kita nak tunjukkan contoh bila menulis
khat rakaah. Baik. Jadi di sini kita boleh pelajari bahawa bila kita ingin menjadi orang yang mahir, kita kena berlatih bersungguh-sungguh. Dan ingat ya, khat-khat yang ada dalam tulisan Jawi ini adalah warisan kesenian yang ada di negara kita dan perlu kita jaga sebaik mungkin. Baik, dan yang terakhir, langkah terakhir apa yang kita harapkan, ustaz nak murid-murid cuba usahakan hasilkan satu contoh kaligrafi. Satu contoh kaligrafi yang boleh diberikan, yang boleh menjadi kita kata produk yang boleh kita jual contohnya. Buat cantik-cantik, kita tulis cantik-cantik menggunakan khat rakaah, kemudian buat perhiasan, gunakan warna, bentuk-bentuk, baru kemudian kita tunjukkan kepada ustaz, dan kalau ustaz rasa menarik dan berpuas hati, mungkin ustaz akan membeli hasil produk kaligrafi kamu dengan harga yang berpatutan. Jadi ustaz harap itu murid-murid boleh usahakan, boleh hias dengan corak-corak, dengan warna, bunga-bunga dan sebagainya. Baik, untuk menghasilkannya itu murid-murid boleh merujuk kepada ustaz punya contoh-contoh ayat. Nanti ustaz akan berikan contoh-contoh ayat yang murid-murid boleh tiru semula dan hasilkan semula dengan cara sendiri. Dan murid-murid juga digalakkan untuk merujuk sumber-sumber yang murid-murid boleh dapat contoh daripada internet. Jadi ustaz akan buat penilaian, dan ustaz akan buat rumusan, dan ustaz akan buat keputusan adakah layak untuk dibeli ataupun tidak. Jadi saya harap kamu dapat kongsikan nanti. Dan sebagai penutup, perlu saya ingatkan kepada murid-murid, kita hendaklah perlu berusaha menjaga warisan tulisan khat ini dalam negara kita ini dengan kita sentiasa berlatih, memahirkan diri dengan tulisan. Nanti bila kita sudah dewasa, ada keturunan anak-anak kita, bila kita sudah dewasa, kita boleh ajar anak-anak kita supaya mereka pun mahir menulis tulisan khat. Jadi hargailah seni khat yang ada dalam negara kita ini. Dan sampai sini saja kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.